Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Nama diberi Sariah binti Ibrahim. Saya merupakan Presiden Persatuan Orang Pekak di Negeri Sembilan. Saya dipertanggungjawabkan untuk menguruskan program-program yang berkaitan tentang agama Islam dan pembelajaran Al-Quran, khususnya untuk OKU pendengaran di Negeri Sembilan. Bermula dari tahun 2012 sehinggalah sekarang. Anda kalian semua tahu berkenaan dengan pekak, apa yang dimaksudkan tentang pekak? Pekak bermaksud adalah yang tak boleh mendengar. Tapi terdapat 4 kategori jenis pekak. Yang pertama ringan, yang kedua sederhana, yang ketiga teruk, yang keempat sangat teruk. Saya di kategori yang mana? Saya dilahirkan pada tahap pendengaran yang sangat teruk. Saya tidak boleh mendengar. Tapi bukan bermakna saya bisu. Tidak. Bukan semua golongan pekak adalah bisu. Itu adalah salah anggap. Sebenarnya Allah memberikan keistimewaan kepada setiap individu tersebut. Ingin saya kongsikan satu cerita semasa saya berumur 10 tahun. Ibu saya mengajar saya tentang solat, bagaimana untuk membaca mukadam. Semasa itu saya rasa berminat ingin tahu. Ibu saya mengajar untuk keluarkan suara. Bukan belajar isyarat. Ajar saya untuk menyebut alif, ba, ta, satu persatu. Sekiranya saya sebut salah, saya diminta ulang semula. Saya ulang. Sampai saya rasa hampir berputus asa. Saya tak mau belajar. Ibu saya ajar solat. Alhamdulillah. Tapi dalam bacaan dalam solat, saya tak tahu. Hanya sekadar ikutan semata-mata. Semasa saya makin dewasa, pendengaran yang sangat teruk, saya bersekolah di sekolah pendidikan khas. Semasa itu, tiada pendidikan Islam diajar. Saya tak pernah kenal Allah itu siapa. Saya tak pernah kenal Nabi Muhammad itu siapa. Saya rasa sangat jahil. Sehinggalah Allah merancang suatu perancangan yang sangat terbaik untuk saya. Sehinggalah saya masuk ke sekolah menengah biasa pada tahun 1986. Semasa tingkatan 4, saya bergaul dengan kawan-kawan yang tipikal. Semua tipikal. Bahasa isyarat pun tidak mengetahui. Sehinggalah sampai satu mata pelajaran tentang pendidikan Islam, saya rasa saya mahukan untuk belajar tentang pendidikan Islam. Kawan saya bertanya kepada saya, awak tahu belajar Al-Quran? Awak tahu membaca Al-Quran? Saya tak tahu. Sehinggalah kawan saya membawa saya ke satu kelas, iaitu kelas berkaitan dengan tajwid. Apabila saya masuk kelas tersebut, saya tengok ramai ustaz dan ustazah berhadapan dengan murid-murid mereka untuk belajar secara berhadapan. Bila sampai ke giliran saya, ustaz itu bertanyakan, Sariah, awak pekak kan? Awak tak boleh menyebut, bukan? Saya tak boleh mendengar, ustaz. Apa yang ustaz jawabkan kepada saya? Tak apalah, awak tak perlu belajar. Saya minta maaf, saya tak mampu nak ajar. Macam mana? Cuba bayangkan anda situasi saya. Tapi saya tak pernah berputus asa. Saya cuba mencari inisiatif lain untuk saya belajar. Sehinggalah Allah takdirkan saya bertemu dengan seorang perempuan yang tipikal, kawan saya. Kawan saya bertanyakan kepada saya, awak pekak? Semasa itu bermulanya detik permulaan pengenalan kami. Awak pandai solat? Ya, saya pandai solat. Bacaan dalam solat? Bacaan Quran? Macam mana? Saya tak tahu.
Tak apa, saya bawakan awak ke satu kelas, iaitu kelas Fardu Ain dekat KL. Ada seorang ustaz berceramah berkaitan tentang rukun solat. Rukun solat ada 13, bukan? Kalau seandainya 13 rukun itu disempurnakan, solat sah. Dan salah satu rukunnya adalah membaca Al-Fatihah. Macam mana saya nak belajar Al-Fatihah? Saya tak tahu. Bagaimana dengan solat saya yang dulu? Saya hanya semayang, saya hanya ikut saja. Tapi pembacaan dalam solat, saya tak tahu. Bagaimana? Sehinggalah saya bertemu dengan ustaz tersebut. Saya bertanya, saya tak pandai baca Al-Fatihah. Macam mana ustaz? Ustaz menjawab apa? Ustaz membawa saya, menunjukkan saya dengan sebuah Al-Quran yang ada terjemahan bahasa Melayu. Awak boleh baca Quran terjemahan bahasa Melayu? Boleh. Ustaz berkata begitu. Saya boleh belajar bahasa Melayu? Betul ni? Sehinggalah saya menunaikan salat. Saya ingat dalam hati saya apa terjemahan Al-Fatihah dalam bahasa Melayu. Tapi hati rasa saya tak tenang. Tak sama. Kenapa orang lain boleh sembahyang baca Al-Fatihah menggunakan bahasa Arab? Kenapa bukan saya? Sehinggalah lagi saya bertemu dengan kawan saya. Saya bertanya kepada kawan saya tersebut. Saya nak baca Al-Fatihah. Saya nak belajar. Sehinggalah kawan saya menunjukkan, membawa saya Al-Quran yang ada transliterasi. Yang senang untuk saya membaca. Ada ayat Quran, ada transliterasi. Itulah yang saya cari selama ini. Saya rasa sangat puas hati. Saya menghafal Al-Fatihah sehinggalah lengkap ayat yang ke-7. Alhamdulillah. Apabila saya semayang, saya membaca Al-Fatihah dengan menggunakan bahasa Arab, sebutan bahasa Arab. Saya rasa sangat tenang. Berbeza sangat dengan saya solat yang dahulu. Saya baca dalam bahasa Melayu. Dulu tak tenang. Sekarang Alhamdulillah, saya rasa lebih baik. Sehinggalah saya bertemu dengan kawan saya lagi yang sangat pandai bahasa isyarat. Saya bertemu dengan mereka. Saya mengatakan, saya mahu belajar lagi tentang Al-Quran. Saya mahu belajar bagaimana menulis, bagaimana membaca. Kawan saya mengajarkan kepada saya dan saya ajarkan isyarat kepadanya. Kami bertukar ilmu, kami berkongsi ilmu. Sama-sama. Jadi, saya berharap anda semua tak boleh pinggirkan kami. Kami, golongan pekak ni, tidak mengenali siapa Allah, siapa Nabi Muhammad. Dan perkataan-perkataan dalam istilah Islam sangat susah untuk difahami untuk kami. Seandainya kalau tiada huraian. Alhamdulillah, Allah sangat membantu saya, mengaturkan rancangan untuk saya. Sebagai contoh, Al-Fatihah banyak mengubah hidup saya. Dalam Al-Fatihah ada menyebut, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Allah membimbing kita ke jalan yang lurus. Dulu sebelum ni, saya tidak mengetahui. Saya jahil tentang agama. Semasa saya lahir, family, keluarga saya tidak tahu tentang bahasa isyarat. Mana-mana saya pergi, pendidikan khas untuk kami belajar agama, tiada. Tapi Alhamdulillah, Al-Fatihah banyak mengubah kehidupan saya. Saya belajar sekarang demi sikit. Dan Alhamdulillah, sekarang di Nesda khususnya, saya telah menubuhkan satu kelas untuk belajar Al-Fatihah. Dan saya harap
Tuan-tuan dan puan-puan yang disayangi, saya berharap sangat agar anda semua mesti dekati golongan kami. Jangan takut menghampiri kami. Cuba faham komuniti kami. Cuba berkawan dengan kami. Cubalah membimbing kami. Bimbinglah kami ke jalan yang betul. Seperti yang terkandung dalam surah Al-Fatihah. Allah sangat kuasa, betul? Dan Alhamdulillah, sekarang saya ingin menunjukkan Al-Fatihah dalam berbentuk bahasa isyarat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu isyarat Al-Fatihah daripada saya. Dan saya harap sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.